Baik, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kita bersua pastinya langsung hari ini untuk tarikh baru 5 Disember dan kita bersua di landscape khas malam ini. Saya dan juga Syed Munawar HSSM, kami akan pandu anda lebih kurang dalam sehingga pada pukul 11.30 malam nanti. Kita nak mengangkat topik berkaitan tentang pasca RCI Sabah baru ini yang telah pun sudah ada maklum, telah pun dibentangkan oleh KSN pada Rabu lepas, 368 muka surat. Ada yang tersenyum lebar, ada yang masih lagi keluar resah, ada yang masih lagi merungut, ada lagi yang menafikan, ada lagi yang menidakkan. Pelbagai reaksi spontan sejurus sahaja selesai pembentangan RCI tempoh masa yang lalu. Sebut pasal Sabah, saya rasa ramai di kalangan kita suka pergi ke Sabah dan ikon-ikon pelancongan banyak di Sabah. Saya Munawar sendiri pun selalu kerap ke Sabah. Saya makanan kalau kat Sabah kita pastinya menggemari makanan laut. Betul, suka. Filipino merupakan tempat asas wajib ikan, katanya ikan murah lagi kat sana. Tapi hari tu saya beli udang dekat Desa Pandan, sama harga. Sama harga. Sama harga Desa Pandan dengan yang di Sabah. Itu mungkin boleh kita angkat mengenai kenaikan harga ikan ataupun penurunan harga ikan. Kok lah dekat Sabah tu saya kena tipu harga, saya tak pasti. Tapi bukan soal penipuan ikan yang kita nak bincang malam ni, kita nak lihat bagaimana realiti. Ya. Saya nak melihat dari segi siapa yang berada di pasar Filipino. Kalau di situ merupakan salah satu ikon yang ada di Sabah. Baik, dalam masa itu kami nak ajak anda semua, jom kita sembang-sembang 0322829062. Itu talian kami buka sekarang ini untuk anda. Kalau ada sebarang pandangan yang boleh kita manfaatkan lebih dalam ruang yang ada ini, dan juga cari saja di Facebook. Landscape kami hari ini kami sudah buka untuk anda. Kita lihat dulu apa yang sudah pun tertera di laman landscape kami. Antaranya saya bacakan terlebih dahulu komen yang pertama. Z Aba-Aba, dia kata fungsi kewarganegaraan berterusan seperti dasar Amerika Syarikat dan warga Mexico, Eropah dan Utara Afrika, Australia dan New Zealand, warga ASEAN, Singapura, warga Taiwanese, British dan juga Brunei. Australia sekat kemasukan warga ASEAN dengan hanya ambil kira kepakaran dalam hikmat masyarakat. New Zealand tak kisah sangat, ada 2 juta dan tinggal 2 minggu di sana, maka layaklah kewarganegaraan itu kerana kambing biri lebih banyak dari manusia. Itu antara sedikitlah yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita menerusi tajuk kita pada malam ini. Dan saya rasa 2 tetamu yang kita tampilkan pada ini bertepatan untuk saya rasa bersesuaian dengan skop perbincangan kita. Betul. Selain daripada anda juga boleh berinteraksi seperti yang digambarkan oleh Hisham tadi, Facebook, Twitter 0322829062 juga kami sediakan panelis yang kami bawakan pada malam ini untuk memberikan suluhan terhadap tajuk pasca RCI. RCI ini hangat perdebatannya di laman maya dan kami bawakan perbincangan dalam landscape pada malam ini untuk ditangani oleh 2 panelis. Yang pertama, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Seni yang berbahagia, Datuk Sulaiman Keling. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pengumuman sampai hari ini, macam mana? Penat ya? Ya, terasa penat. Terasa penat menangani. Menjelaskan ke atau kilas ke? Penat kerana apa? Penat memikirkan ke? Tidak, sebenarnya sebelum pada ini pun kita telah memikirkan tentang kemungkinan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, setelah lama kita menunggu perkara begini yang menjadi perhatian kepada semua pihak, yang mencari pada jawapan yang sebenarnya. Alhamdulillah, akhirnya dengan ketulusan kerajaan, maka akhirnya yang berbahagia Tan Sri KSN telah mengumumkan pada 3 bulan apabila lepas. Datuk bersyukur tu tadi, saya nak tanya, bersyukur itu kerana apa seketika nanti? Kita juga bersama panel yang kedua, Saudara Armizan Muhammad Adi, Esko Pemuda UMNO Malaysia. Tapi lebih penting lagi, hadir pada malam ini topi yang lebih ketat ataupun kemas nak dipakai malam ni, Ketua Pemuda UMNO bahagian Papar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana selepas diumumkan, kita tahu isu ini dipolitikkan, bahkan memang ia menjadi bumbu politik yang sangat berkesan bagi mana-mana pihak pun. Dengan kalau Datuk bersyukur, Saudara Amizan melihat laporan RCI bagaimana? Saya fikir sebagai rakyat Sabah, laporan ini satu yang dinanti-nantikan, dan kita bersyukur juga kerana kita melihat ada landasan melalui laporan ini untuk kita bergerak ke hadapan, menangani dan menyelesaikan masalah ini. Kelihatannya penerimaan, masih lagi dalam konteks politik sebelum saya beralih pada Datuk semula, penerimaan dalam kalangan politikus Sabah juga bercampur-campur. Dia macam pasaran saham juga, ada yang terima, ada yang tak terima, ada komen, ada kritik. Sedangkan ini merupakan suatu yang kajian yang diinstitusikan. Mengapa masih timbul pandangan yang menerima, menolak, mengkritik semuanya? Ya, barang pasti sebab isu pendatang asing ini, RCI ini dekat dengan hati rakyat Sabah. Jadi sudah pastinya fikrah orang politik
mana benda yang dekat dengan hati rakyat, satu perkara yang dekat dengan mereka, sama ada mereka ikhlas dan jujur untuk melihat masalah itu diselesaikan, ataupun benda ini boleh dijadikan modal politik untuk meraih sentimen dan sokongan rakyat. Jadi itu fitrah pelbagainya reaksi selepas pembentangan laporan ini. Hisham, kita jangan lupa ucap terima kasih saudara Armizan dalam keadaan kesihatan yang tidak begitu mengizinkan. Dia menahan batuk tu. Cakap dia tahan batuk. So, kita dah bagi tahu pada Armizan tadi, nak batuklah. Sekarang kita maklumkan pada penonton semua. Berbalik, nampak ada banyak soalan tu, tapi Hisham, kita simpan sedikit beberapa soalan-soalan di Facebook dan Twitter tu. Saya ingin beralih kepada Datuk. Datuk sebutkan tadi alhamdulillah syukur kerana kesyukuran itu kerana apa? Berdebar-debar menantikan laporan RCI, kini laporan keluar dan Datuk bersyukur. Apa yang menjustifikasikan kesyukuran itu? Kerana dalam keadaan penerimaan yang pelbagai itu, dan kelihatannya seperti Jabatan Pendaftaran perlu melakukan beberapa usaha-usaha penambahbaikan selepas ini. Ya, saya lihat begini. Kerana seperti saya nyatakan tadi bahawa perkara ini telah lama menjadi igawan, menjadi satu tanda soal yang besar kepada semua pihak untuk mencari kebenaran daripada desas-desus yang mengatakan pelbagai faktor berlakunya pemberian ataupun taraf kewarganegaraan ataupun kad pengenalan dan sebagainya, secara sah ataupun tidak sah, tetapi akhirnya dengan keberanian kerajaan mewujudkan dan menubuhkan Suruhanjaya Diraja Siasatan ni. Jadi saya lihat ketulusan ini akhirnya terserlah apabila jawatan Suruhanjaya Siasatan ini melihat bahawa ini jauh daripada memotifkan pada politik, tetapi lebih kepada kalau saya katakan money driven, money dari segi kewangan. Dan juga sebagaimana Tuan Syed yang tekan tadi, walau apa pun juga yang berlaku kan, saya rasa ada lebih baik kita melihat ke hadapan, dan pastinya yang di belakang itu menjadi sandaran kita, menjadi tauladan untuk kita mendapat ataupun mencari penyelesaian yang lebih baik untuk kita menangani apa juga masalah yang ada. Okey. Melihat keadaan seperkara, saya beralih kepada saudara Armizan kerana kita cuba memberikan mengunjurkan pandangan masyarakat kerana jumlah yang digambarkan dalam projek ini, dalam kajian ini timbul kerana ada tuduhan mengatakan pendaftaran atau kemasukan warga asing menjadi warga negara dengan lambakan yang begitu besar. Kita boleh bercakap soal melihat ke hadapan, tapi dari segi politiknya adalah ia merupakan satu baggage yang akan sentiasa menjadi ini, dia katakan kerana itulah terus berkuasa pihak-pihak tertentu kerana jumlahnya begitu besar sekali, dan tentulah menimbulkan keresahan. Ia tidak harus berlaku sebegitu, berilah alasan apapun, tetapi ia menjadi baggage yang historical and forever going to be in the history of Sabah. Bagaimana saudara Mizam? Itulah saya melihat sebenarnya kita perlu berfikiran positif dan melihat perkara ini secara menyeluruh, melihat ke hadapan untuk kita memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam bentuk apa sekalipun. Kalau disebut sindiket, bagaimana kita pastikan sindiket ini dapat diatasi, tidak wujud, dan sekiranya ada sebagaimana yang disebutkan oleh pihak tertentu, maka dipastikan tindakan diambil. Kita ingin melihat adanya pihak yang didakwa atas tindakan sindiket, walaupun disebut kad pengenalannya itu melalui sindiket ini tidak disah, tidak diterima, tetapi kita melihat perlunya ada tindakan penangkapan, pendakwahan dan hukuman dijatuhkan. Itu dinantikan oleh rakyat. Dinantikan oleh rakyat, untuk mengembalikan keyakinan rakyat, untuk memastikan bahawa benda ini tidak berulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, outstanding issues, isu-isu sedia ada yang berbangkit di Sabah pada ini juga perlu ditangani. Dan itulah saya melihat yang orang tidak faham mungkin menolak sebegitu rupa laporan ini, tapi sekiranya kita baca, kita teliti, apa yang saya appreciate dengan laporan ini khususnya adalah laporan ini telah menyediakan outline isu-isu berbangkit. Isu-isu berbangkit yang berlaku di Sabah berkenaan dengan isu pendaftaran immigration dan sebagainya, dan berdasarkan asas inilah isu-isu ini yang kita perlu selesaikan. Kita saudara sebut tadi telah sekian lama. Saya melihat
20-30 tahun isu ini berbangkit disebabkan kita hanya mempolitikkan. Kita hanya mempolitikkan masing-masing dengan kepentingan. Akhirnya kita tidak dapat memilih mana langkah terbaik yang sebenarnya saya fikir sudah ada. Bagaimana penyelesaian perlu dibuat tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan kesibukan, disebabkan serangan pihak-pihak tertentu yang hanya sebenarnya matlamat nak meraih kredit politik daripada isu ini. Jadi itulah saya sebutkan kita melangkah ke hadapan, but pada masa yang sama kita mengharapkan isu-isu sedia ada yang berkisar, yang dekat dengan hati rakyat dapat kita selesaikan. Okey, ada soalan susulan berikutan jawapan itu, tapi Hisham Saleh dah angkat-angkat tangan dah. Banyak dia nak kongsi. Saya terperasan Saya duk intai-intai dia. Ya, so Hisham. Encik Armizan bila dia bercakap mengenai perihal tajuk kita malam ini, batuk dia terus hilang. Tidak ada orang yang gagap bila menyanyi dia hilang gagap, dan ada orang bercakap hilang batuknya. Tanya Encik Armizan. Baik, Encik Armizan, saya rasa apa yang difahamkan menerusi respon rakan kami di sini, Femirul Azmi, dia kata, adakah kerana selepas kes peristiwa berdarah isu penjeblohan di Lahad Datu, maka barulah timbul ataupun nampak usaha yang jelas ini dalam usaha membendung, mengawal, mengatasi kehadiran pendatang asing tanpa izin. Tapi sebab itu juga Encik Armizan, saya juga lihat tadi kita dah sembang-sembang, Encik Armizan ada beritahu sebelum ini sudah ada satu tindakan, sudah ada satu draft tetapi tidak didedahkan kepada umum. Mungkin ada satu yang boleh kita perhalusi menerusi tindakan, sebab kita mahukan tindakan. Rata-rata rakyat Sabah dia hanya mahukan tindakan saja sekarang ini. Itulah sebenarnya sebelum RCI ni kalau kita kaji dari segi keprihatinan, kalau orang kata kalau saya nak sebut BN atau UMNO, wakil-wakil rakyat kita BN dan UMNO, kita boleh semak di handset, telah berbicara tentang isu bagaimana untuk selesaikan tuntutan supaya isu ini selesai ni sejak sekian lama. Bukan hanya pembangkang parti-parti politik bang. Yang itu yang pertama. Yang kedua, di peringkat kerajaan sendiri sebenarnya sudah ada inisiatif penubuhan select committee untuk melihat isu ini satu masa dahulu. Seterusnya makmal lab warga asing Sabah dikumpulkan semua stakeholders termasuklah pemimpin pembangkang dijemput dalam proses syndication, duduk dalam makmal tersebut. Dan makmal tersebut kalau saya kaji, saya lihat banyak sebenarnya langkah-langkah baik yang akad yang sesuai untuk dilaksanakan. Walaupun sebahagian daripadanya telah dilaksana, tetapi banyak lagi. Dan itu yang saya melihat perlunya keazaman politik. Keazaman politik bukan hanya pada pemimpin kerajaan, tetapi juga keikhlasan, keazaman, kejujuran daripada semua stakeholders, termasuklah pemimpin pembangkang, untuk kita duduk sama. Duduk sama menyelesaikan masalah yang ditimbulkan ini. Saya mendengar daripada kacamata pemimpin politik berkait dengan RCI ini, bagaimana sepatutnya ia menutup satu dimensi tuduhan fitnah yang selama hari ini mengatakan bahawa timbulnya elemen-elemen ini. Dari kacamata Jabatan Pendaftaran Negara pula, sebelum kita pergi kepada elemen penambahbaikan yang juga turut menjadi saranan di dalam itu, dalam RCI, dari kacamata Datuk sendiri menjadi Ketua Pengarah Pendaftaran, naskah laporan itu 300 muka surat. Isunya Hisham, ramai yang menonton, dia cakap macam-macam. Dia baca naskah 300 pun tidak lagi. Jadi dari kacamata Jabatan Pendaftaran sendiri melihat, menelaah inti naskah itu, kalau boleh dirumuskan dalam 2-3 ayat, apa sebenarnya laporan RCI ini? Apa dapatan utamanya? Okey. Apa yang jelas kita lihat daripada hasil persiasatan Suruhanjaya siasatan ini memperlihatkan yang saya nyatakan tadi, tidak ada bermotifkan politik, tetapi lebih kepada money driven ataupun disebabkan oleh kewangan dan sebagainya. Ini bukan saya kata, ini mengikut daripada laporan kesihatan itu. Berbalik kepada Cik Armizan tadi menyatakan bahawa, dan juga Saudara Hisham, rakyat Sabah nak mendapat tindakan. Tetapi kalau kita lihat daripada laporan Suruhanjaya ini, tindakan pun telah dilaksanakan. Apabila mereka yang terlibat, yang dikatakan sindiket ini, 94 orang, terdiri daripada 24 orang pegawai dan kaki tangan JPN sendiri, 4 orang daripada penjawat awam, sementara 66 orang awam. Mereka telah dikenakan tindakan ISA. Malahan lebih jauh daripada itu, pegawai-pegawai dan juga kaki tangan JPN ini berserta dengan penjawat awam 4 orang tersebut telah diambil tindakan tertertib dengan dibuang kerja. Jadi tindakan yang ingin dilihat kepada pelaku-pelaku ini telah pun dijalankan, telah dilaksanakan. Itu dari segi tindakan-tindakan kepada yang membuat perkara begini.
Tetapi lebih jauh daripada itu ialah tindakan ini telah penambahbaikan ataupun yang kita lihat di sini ialah apabila pihak RCI menetapkan bahawa mungkin ada katanya projeknya ini, tetapi berdasarkan kepada 5 orang yang ditangkap di bawah RCI ini, tanpa membuat satu soalan ataupun balasan kepada mereka yang nyatakan yang sabitkan cross perkara ini. examination. Cross examination tidak dilaksanakan. Jadi sesiapa saja boleh berkata begitu kan. Jadi dan apa yang pasti selain daripada itu juga Asia juga melaporkan tak dinafikan juga penghijrahan ataupun kehadiran ramai parti-parti ini tidak dapat dielakkan. Kalau kita lihat pada tahun 1978 katakan ini lebih kepada masalah ekonomi. Pada tahun 1998 masalah pengangguran begitu nyata terutama di selatan Filipina, di Indonesia pada masa itu, dan pada tahun 1970-an apabila berlakunya pergolakan politik di Mindanao. Jadi exodus atau penghijrahan beramai-ramai rakyat Filipina dan juga Indonesia ni menjadi satu perkara yang tak dapat dielakkan. Selain daripada itu ialah faktor utama sekali ialah tak dapat dinafikan. Malaysia termasuk juga Sabah merupakan pusat ekonomi yang menjadi tarikan. Umpama kalau saya boleh beri analogi, di mana ada gula, di situlah ada semut. Baik. Menariknya kerana hujah itu ada beberapa pihak yang menanyakan lebih awal, Hisham, ya. Kalau kita menafikan elemen politik di dalam ini, mengapakah isu ini eksklusif Sabah? Mengapa tidak di negeri lain? Dan ataukah sebenarnya ada di negeri lain tapi belum ada RCI-nya? Kalau boleh, Kelantan misalnya. Jadi itu antara soalan yang bermain dalam pemikiran masyarakat. Saya rasa elok juga kalau kita sambung soalan itu terus lanjut pada Encik Mizan selepas ini. Kita nak redakan Encik Mizan. Nampak dah menahan kebatukan Encik Mizan itu sudah nampak sedikit dari situ. Saya beri istilahkan selepas ini Encik Mizan untuk anda tangan-tangan gaib pelibatan dalam RCI mungkin selepas ini. Jadi kita jumpa selepas ini, terus salurkan maklumat pandangan anda kepada kami, telefon dan juga FB kami. Integriti, amanah, bersih, cekal. Tanggung jawab satu Malaysia. Pesanan ini dibawakan oleh Institut Integriti Malaysia. Baik, landscape kami teruskan dengan membuka ruang ini menerima pemanggil yang pertama dengan Kepada Puan Nuraini dari Tawau Sabah bertepatan sekali dengan tajuk kita pada malam ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nuraini ya? Ya, saya Puan Nuraini dari Tawau. Tawau. Baik, apa yang boleh ataupun ingin nak dikongsikan pada malam ini? Saya nak bagi pendapat tentang RCI ni. Teruskan. Boleh teruskan? Boleh, teruskan. Ya, saya berharaplah kan kalau boleh kan isu RCI ini jangan dibesar-besarkan sangat. Especially jangan dipolitikkan sangat supaya siasatan ataupun AJK yang ahli jawatan kuasa yang diwujudkan tu nanti dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Supaya dia boleh betul-betul mengatasi masalah ini sebaik mungkinlah kan. Dan saya harap kita sama-sama memberi kerjasama lah supaya dapat mengurangkan lah, kalau tidak pun tidak mungkin lah juga zero pendatanggapan kan, tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan. Puan Nuraini, tidaklah ya. Puan Nuraini, kalau di Tawau keadaan macam mana? Seperti biasa, cuma memanglah pasal kita bersepadanan dengan Indonesia, jadi memanglah diorang boleh masuk dengan hanya menggunakan pas diorang panggil lintas. Baik. Buku lintas tu kan. Jadi kalau diorang overstay, diorang dipanggil PTI lah, pendatang asing tanpa izin. Tapi bagi saya kalau nak betul-betul nak usir semuanya mungkin agak impossible.
Kerana dia macam contohnya di Tawau ni kan, Pulau Sebatik tu setengah adalah milik Indonesia, setengah milik Malaysia. Jadi kita macam sudah bergaul sekian lama kan. Tiba-tiba timbul pula isu sebegini. Kiranya Puan Noraini boleh saya istilahkan sebagai penerimaan dalam keterpaksaan tak? Boleh? Tidaklah juga Tidak? terpaksa. Okey. Pasal Dia tak rasa terpaksa, boleh terima dengan baik. Okey, tak apa. bukan juga Tak faham. jahat, tapi itulah. Jadi Baik. kalau sekiranya kita tengok the positive side lah kan. Baik, Jadi baik. kalau kita nak yang diorang nak atasi ni yang mungkin yang jahat, yang Okey. menimbulkan masalah mungkin lah kan. Jadi Baik. kalau boleh be positif, jangan terlampau dipolitikkan sehingga menyusahkan semua pihak. Okey. Baik, terima kasih jadi- Puan Noraini. Terima Okey, kasih. terima kasih. Baik, ada beberapa perkara yang saya rasa mungkin kita boleh kupas bersama Encik Mizan. Betul tak saya dah? Seperkaranya tadi penerimaan. Sudah kebiasaan. Saya rasa itu merupakan yang terma yang kita lihat peradaban rakyat Malaysia untuk menerima sesiapa sahaja sehingga kan kalau mereka memberikan sebuah permasalahan, baru itu akan menjadi masalah kepada mereka. Saya rasa itu satu perkara. Dan kalau tadi kita tangguhkan dengan tangan-tangan gaib penibatan, nak tak nak kita harus terima realiti, itulah yang mungkin berlaku menyebabkan kemasukan, kebanjiran parti. Minta komen Encik Mizan. Ya, pertama saya nak mula ulas apa yang disebut oleh Saudara Eksklusif Said Sabah. tadi, sama ada isu ini eksklusif Sabah. Saya fikir ini penting untuk pemahaman semua pihak. Seolah-olah menganggap isu pendatang asing ni hanya berlaku di Sabah. Sedangkan kalau kita lihat, mungkin kalau kita melihat dalam gambaran Malaysia itu, isu ini besar di Sabah dan sebenarnya wujud juga di negara-negara lain. Kalau kita pernah bercakap tentang Cameron Highland pun ramai sebenarnya pekerja haram di sana. Dan kalau kita lihat di peringkat global, ini sebenarnya isu yang bukan hanya kita di Malaysia dan di Sabah. Kalau di US baru-baru ni, they are talking about 5 million illegal immigrant yang wujud di US. Itu figure yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi sebelum ini kita pernah melihat figure yang diberikan jauh lebih besar. Di Thailand juga berhadapan dengan isu pelarian daripada Rohingya, daripada Myanmar, dan juga negara-negara lain. So bukanlah, ini adalah isu global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuklah di Sabah, kerana faktor bila mana ada negara-negara jiran khususnya yang menghadapi masalah, pergolakan politik, isu ekonomi dan sebagainya, sudah pasti apa yang disebut oleh Datuk tadi akan pergi ke negara jiran yang dilihat makmur dan aman. Itu berlaku. Jadi kita kena ingat, janganlah kita menganggap bahawa kita saja yang berhadapan dengan masalah ini. Sebenarnya cuma analogi itu sedikit berbeza kerana limpahan pendatang asing tanpa izin itu jelas. Isu di sini adalah limpahan itu menjadi warga negara disebabkan oleh sindiket. Kalau skalanya tak sama dengan. Kalau saudara Said melihat sebenarnya kalau dari segi perundangan, saya melihat amalan kita di Malaysia yang sebenarnya kalau boleh saya gunakan istilah begitu agak konservatif. Begitu sukar untuk memberi warga negara sebenarnya berbanding US sendiri. Kalau kita melihat di US, sampaikan cadangan diwujudkan The Dream Act for the Dreamers, daripada pendatang daripada Mexico untuk datang dan lebih mudah untuk mendapat bermula dengan permit masuk dan kemudian kewarganegaraan. Begitu juga di Australia. Berbanding dengan kita dari segi perundangan memang sukar sebenarnya. Itulah isunya kerana mereka ini membeli. Cuma isu yang berlaku itulah manipulasi daripada pihak-pihak tertentu yang telah mengguna pakai memanipulasi loopholes yang ada dalam undang-undang kita dahulu. The National Registration Rules, kalau kita baca dalam laporan RCI tersebut, adanya loopholes yang mempermudah, yang agak mudah untuk diperakukan bahawa dia lokal dengan hanya mendapatkan tanda tangan daripada ketua kampung, disahkan oleh pegawai daerah yang bertindak selaku magistrate, maka kita boleh dianggap sebagai warga negara, sebagai lokal yang lahir. Itu yang berlaku. Loopholes yang ada dalam undang-undang tersebut, dan kita bersyukur kerana kerajaan telah membuat pindaan. Saya fikir Datuk mula pada tahun 90 di mana amalan tersebut sudah tidak boleh guna pakai. Dan hakikatnya pada hari ini bukan mudah untuk menjadi warga negara di Malaysia. Dan kalau saya nak sebut kembali Said,
dibandingkan Sabah dengan US, Thailand, border US dengan Mexico tu adalah daratan. Begitu juga Thailand dengan Myanmar. Kalau dari segi penguatkuasaan, we are talking selalu banyak guna US, begitu efficient, systematic dan sebagainya. Daratan pun mereka suka nak kawal. Apakah lagi kita di Sabah yang sebenarnya border kita adalah perairan. Tapi saya percaya benda ini bukan excuse untuk kita tidak mengambil tindakan. Tetapi kita kena faham realiti. Kerana berdasarkan realiti yang tepatlah kita dapat merangka mekanisme yang terbaik. Itu yang saya sebut. Dan kalau Hisham sebut tadi penerimaan secara terpaksa, saya rasa tidak, Hisham. Ada orang yang menganggap bahawa isu parti di Sabah ini adalah isu khusus kepada masyarakat Kadazan Dusun Murut yang diistilahkan KDM. Bagi saya itu anggapan tidak tepat. Isu RCI ini, isu parti di Sabah ini merentasi kaum, agama dan latar belakang politik. Seluruh rakyat Sabah melihat isu ini sebagai isu sekian lama yang perlu ditangani dan diselesaikan. Bukan hanya pada masyarakat Kadazan. Saya, bangsa Bajau pun mahu isu ini diselesaikan. Dan kita harap inilah landasan telah ada untuk kita merintis jalan yang lebih besar untuk kita selesaikan masalah ini. Ya, Datuk. Ya. Saya ingin menambah, Tuan Syed, ekoran daripada yang Cik Al-Mizan tadi, dan yang dinyatakan oleh Tuan Syed sendiri, iaitu perbezaan di antara Sabah dengan yang lain. Kan di Sabah diberi katakan kewarganegaraan. Tapi jelas kalau kita lihat daripada laporan RCI tersebut, menyatakan bahawa pemberian taraf kewarganegaraan ataupun kad pengenalan berlandaskan kepada undang-undang, berlandaskan kepada perlembagaan. Itu sahih dan itu nyata sebagaimana dilaporkan dalam RCI. Jadi persoalan kat sini ialah kita lihat bahawa pemberian tersebut dilakukan yang saya katakan tadi melalui sindiket. Dan berbalik juga menyambung daripada bagaimana dia boleh sah melalui undang-undang sementara dilakukan oleh sindiket? Itulah saya katakan disebabkan oleh money driven tadi. Okey, penglibatan kerana wang dan sebagainya, mereka tidak layak. Sebab bayar ia menjadi sah. Dan itu maksudnya dia menggunakan kerana begini sebelum pada tahun 1990 pengeluaran kad pengenalan khidmat dibuat oleh Negeri Sabah dan sebagainya. Dan benar apa yang Cik Mizan katakan, maka kerajaan telah mengambil tindakan yang proaktif pada masa bukan sekata sekarang. Tindakan penambahbaikan yang dilakukannya. Kita lihat mulai pada 31 Mac 1997, surat akuan yang Cik Mizan nyatakan tadi, di mana ketua kampung, Tok Batin dan sebagainya boleh mengesahkan seseorang itu sebagai anak lokal, sebagai anak jati Sabahan. Kemudian tu disahkan oleh pegawai daerah ataupun magistrate kelas pertama. Itu dah memadai untuk menentukan taraf kewarganegaraan seseorang itu. Tetapi kita melihat benda ini telah berlaku, maka kita pada masa itu kerajaan terus berhenti benda itu mulai pada 1997 dan pada tahun 1992 pendaftaran diselaraskan di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Selepas menjadi itu berlaku di Sabah. Yes, saya juga bertanya tadi Datuk soal adakah ini eksklusif Sabah? Kalau eksklusif Sabah, apa yang sebenarnya menjadi faktor Sabah? Mengapa tak berlaku di Sarawak? Isu yang sama, sindiket beroperasi, bayar, legalizekan, institutionalizekan dan dapat kewarganegaraan. Kenapa? Ataukah sebenarnya juga berlaku di Sarawak, di Kelantan dalam pengamatan jabatan pendaftaran? Apa yang menyebabkan isu ini hanya lambakannya ramai di Sabah? Mengapa isu jadi isu besar di Sabah, tidak di Sarawak, tidak di Kelantan? Kerana saya lihat begini, kerana saya lihat di sini bahawa kalau tindakan yang dibuat tu, iaitu penyelesaian dibuat tu bukan sahaja meliputi Sabah, tapi juga Sarawak dan juga Semenanjung yang saya nyatakan tadi. Insidennya ada berlaku juga di negeri lain, di Sarawak, di Kelantan? Setakat ni memang dikatakan tidak berlaku. Tapi insidennya ini ialah diwawarkan berlaku di Sabah, maka itulah kita melakukan RCI-nya di Sabah. Hisham, ada bahan-bahan kita boleh kongsi di situ? Kalau saya boleh tambah sekejap. Isu ini berlaku di Sabah because the law applicable in Sabah. Apa yang Datuk sebut tadi, pendaftaran yang membenarkan ketua kampung, pegawai daerah memberi sijil para akuan yang boleh diterima pakai untuk mengesahkan diri
seseorang itu adalah lokal dan kemudiannya diberi warga negara, undang-undang tersebut hanya wujud di Sabah pada masa Itulah itu. yang disebutkan loophole itu yang tadi. disebabkan. Menyedari ini semua penambahbaikan yang telah dilakukan dan mengambil kira laporan RCI ini, bagaimana Jabatan Pendaftaran akan bertindak balas terhadap komen-komen yang dikemukakan dalam RCI? Maka tadilah bila Cik Mazlan kata tadi, mulai pada tahun 90 maka pendaftaran yang wujud di negeri Sabah pada 1972 telah dimasukkan. Dan selain pada itu pada 1990 kita mulakan secara komputer, computerization, dan kita berhentikan daripada melalui sistem manual dan secara berpusat melalui fingerprint, melalui sistem Hafiz, dan segala-galanya disalurkan melalui berpusat. Bukan saja kepada untuk Sabah, tapi juga semenanjung. Dan semenjak penambahbaikan itu tidak ada lagi insiden. Alhamdulillah, sekarang tidak ada jual tak ada beli insiden kewarganegaraan ini. Tetapi perlu diingat Tuan Syed di sini. Kalau kita lihat 3-4 bulan yang lepas diwawarkan dalam akhbar media cetak dan sebagainya, berlaku pembelian kad penalan dikeluarkan dan sebagainya. Ini memang terjadi, tetapi dilaksanakan oleh sedikit-sedikit. Malah saya sendiri terima, pejabat kami juga terima di Jabatan Pendaftaran Negara, sama ada di Putrajaya ataupun di negeri, berbagai-bagai surat daripada syarikat, daripada orang persorangan, mengata dia mendapatkan My card. bukan, dia mendapatkan peruntukan untuk memberi kewarganegaraan kepada siapa dengan bayaran sekian dan sekian. Ini benar, ini benar. Jadi tapi dia memohon kepada Jabatan Pendaftaran. Jadi kita nampak lucu di sini kan, itu yang berlaku. Lucu. Dan sebagai daripada itu telah menggunakan duit. Tetapi daripada pengkalan data kita, jelas mereka bukan autentik ataupun yang sah. Bona fide-nya sebagai my card ataupun kad penalan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan ada juga yang mengaitkan ini dilakukan oleh pegawai-pegawai ataupun staf kaki tangan JPN. Perlu saya nyatakan di sini, kalau saya buat analogi lain, wang kertas dan sebagainya kan, kalau dibuat secara luas, secara palsu, kalau saya buat analogi, adakah kita nak salahkan pegawai bank atau bank negara? Kerana apa benda jua yang dalam dunia ini, orang boleh memasukkannya. Cuma satu je, sama ada ianya di dalam pengkalan data kita tidak, sama ada dia asli atau tidak. Itu yang orang saya katakan aspal, asli tapi palsu. Ini yang berlaku ni. Jadi itu sudah pun ditangani dan telah pun dikenal pasti semenjak penambahbaikan dilakukan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, tidak ada lagi insiden jual beli. Kerana sebelum ini dokumen yang dibawa kepada JPN hanya berdasarkan adalah pengakuan saja daripada pengakuan. Tapi kita telah dipalsukan. Kita menekankan kepada sijil kelahiran. Bila mana kita lihat, kita tahu umpama di tempat yang jauh seperti bukan saja Sabah, Sarawak, Pahang, Kelantan dan sebagainya, alhamdulillah kita ada tindakan-tindakan yang proaktif. Di mana kita buat outreach dengan mobile kita. Jadi kita sampai tempuh melalui sungai, hutan dan ke mana saja. Kita berjumpa dan kita pastikan bahawa kita membuat daftaran kelahiran, kematian dan sebagainya. Isham? Sebelum kita berjeda, saya ada satu benda yang saya elok untuk saya kongsikan. Ini terarah kepada dari segi aksi ataupun tindakan selepas ataupun pasca RCI itu. Ini sudah berlarutan sekian lama. Adakah perkara ini dihalalkan oleh pihak-pihak tertentu atas sesuatu kepentingan, dan dikabarkan berbagai prasarana penguatkuasaan dan pemantauan diwujudkan, tetapi kesannya tiada dirasa. Rakyat keliru dengan bermacam slogan dan gagasan, tapi sepi. Berbalik pada mungkin di awal tadi ada ceritakan makma-makma yang sudah pun dilaksanakan. Saya tertarik, saya nak panjangkan kalau mungkin kita nak lihat keberkesanan apa yang telah dilakukan tempoh lalu, dan mungkin kita boleh syumulkan ataupun lengkapkan dengan laporan RCI. Tapi kita jawab selepas ni. Boleh Cik Izan? Kita jumpa selepas ni. Baik, kita bersuara untuk landscape malam ini mengangkat satu perkara yang sangat penting untuk kita semua, bukan saja perilakunya ataupun sifatnya hanya di geografi Sabah, tetapi kita juga nak melihat impaknya kepada negara kita sendiri. Tadi kita tergantung, Syed, merujuk kepada keberkesanan makma yang lepas, dan kalau mungkin bila lepas itu dikatakan berjaya, kenapa berlakunya penambahan lagi, dan kenapa berlakunya ada lagi perkara-perkara sehingga akhirnya tertubuh lagi RCI itu tersebut. Mungkin kita boleh fokus dari segi arah tindakan selepas ini. Itu yang saya sebutkan.
kalau kita lihat makmal tersebut, laporannya yang juga sebenarnya menjadi bahan eksibit kepada prosiding RCI, isunya tidak semua inisiatif yang dicadangkan itu dapat dilaksanakan. Saya bagi satu contoh. Ini juga berbalik kepada rakyat sendiri. Kita cakap terlalu ramai parti dan pendatang yang ada di Sabah. Satu perkara yang kita mungkin tidak tahu, Syed, Sabah ni satu-satunya negeri yang unik, dasar pekerja asing membenarkan pekerja asing datang dengan tanggungan, dengan isteri dan anak-anak. Sedangkan di Semenanjung Malaysia, di Sarawak saya fikir tu tidak boleh. Jadi bayangkan satu pekerja asing dengan isteri, dengan anak, bukankah ini menyebabkan jumlah itu semakin ramai? Dan anak dan isteri mereka juga memanfaatkan subsidi kita yang ada. Dan pada masa tersebut, bila di-throw idea tersebut, makmal, supaya diubah dasar tersebut, majikan-majikan di Sabah juga yang menolak. Yang kata mesti beri faktor kemanusiaan, takkan nak bagi pekerja asing datang tinggalkan isteri Cuma anak-anak. pada saya itu bukan isunya, kerana mereka datang sebagai pekerja, didaftarkan sebagai pekerja. Isu RCI adalah apabila yang datang secara tidak sah diberikan kerakyatan. Tentulah tak sama isu yang kita kalau bawakan. kita melihat sebenarnya, itu yang saya sebut, Saudara Syed, kita kena melihat isu warga asing ini secara menyeluruh. Tidak boleh hanya kepada isu kata dakwaan tersebut. Kerana hakikatnya yang wujud di Sabah itu, ada pekerja asing yang datang secara sah, kemudiannya overstay dan terus duduk di Sabah. Jadi kalau kita nak selesaikan, kalau bagi saya tidak hanya melihat kepada isu pemberian warganegaraan dakwaan tersebut, tetapi secara total, secara keseluruhan, perlu kita package untuk kita selesaikan. Kerana hakikatnya, kalau kita selesaikan, kata sekarang tidak ada pemberian, sudah dengan pindaan peruntukan undang-undang, tetapi orang Sabah melihat ramainya illegals berkeliaran. Kalau di kawasan saya yang duduk jual rokok seluduk dan sebagainya, again mereka akan implicate dengan isu lama. Masih menganggap kerajaan tidak ambil tindakan terhadap parti ini. Jadi bagi saya bukan hanya isu tersebut, bukan hanya pemberian IC tersebut, tetapi juga secara total, secara keseluruhan, tentang parti yang datang secara bekerja. Jadi bagi saya, rakyat Sabah kita kena be consistent. Kalau kita ingin melihat, kalau kata ramai sangat, we have to relook at the policy. Sama ada betul atau tidak. Yang kedua, contohnya pengenalan PAS resident di Semenanjung Malaysia telah dilaksanakan. Yang bagi saya idea yang cukup baik. Sebab sebelum ini macam-macam dokumen diberikan untuk mereka, warga asing yang ada sini, duduk untuk tempoh tertentu. Kalau di Sabah ada isu, disebut dalam RCI, kad burung-burung, sijil, banci, I'm13 dan sebagainya. Kerana kita tak nak bagi permit masuk. Sebab permit masuk ni ada legal binding, mengikat kita, mereka boleh memberi tuntutan, mempunyai tuntutan kewarganegaraan selepas 10 tahun dan sebagainya. Tetapi tidak dilaksanakan lagi di Sabah. Di Semenanjung dilaksanakan kerana masalah politik. Perception, kata ini another document. Mereka tidak cuba memahami apa sebenarnya kebaikan. Bagi saya cukup baik, kerana dia boleh menyelaraskan. Kita tapis, mana yang betul-betul telah tinggal lama, duduk di Sabah, tetapi yang paling penting, mereka tidak boleh membuat tuntutan untuk mendapat kewarganegaraan. Kerana PAS resident ini tidak seperti permit masuk yang mempunyai ikatan, yang diiktiraf dalam perlembagaan. Contohnya anak kepada PR boleh menuntut, boleh ada tuntutan untuk memohon sebagai warga negara, tapi tidak PAS resident. Jadi itulah saya kata, inilah antara contoh PAS resident ini, kerana kita terlalu mempolitikkan isu sehingga kita tidak boleh melihat bahawa inilah kaedah yang boleh membantu menyelesaikan masalah di Sabah. Cik Mizan, saya boleh rumuskan apa kenyataan daripada Cik Mizan tadi sebagai kehendak rakyat Sabah itu sama untuk mengurangkan ataupun meminimumkan sebaik mungkin mereka yang istilahnya parti itu, tetapi dalam masa sama kerana kepentingan itu yang menyebabkan kehendak itu tidak dapat direalisasikan, begitu. Tak apa, kita ambil dulu pemanggil yang pertama di talian. Yang kedua sekali ini. Hello. Hello, Assalamualaikum. Baik, Cik Halim daripada Melaka. Ya, saya. Baik, Cik Halim, minta ringkas dan padat saja, Cik Halim. Okey, saya cuma ambil ringkas dia. Okey. Contoh di mana saya ambil kes daripada kebajikan masyarakat lah. Berkaitan dengan penghuni di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat.
dia punya fakta, bila kanak-kanak dimasukkan ke institusi, kanak-kanak ni tidak ada dokumen yang sah. Contoh daripada mak atau okey. Apabila masalah tu berlaku sampai berlarutanlah sampai kanak-kanak ke satu peringkat dan pada waktu yang sama menyukarkan pihak jabatan untuk nak buat sebarang contoh di mana bantuan bagaimana nak menyelesaikan masalah ni. Okey. Selain daripada itu, ada juga kanak-kanak yang lahir daripada Sabah. Tetapi bila dia dah masuk ke Semenanjung, dia dah jadi sangkut dekat sini. Dia sangkut, maksud saya bila katakan mak dia dah pindah ke sini dan dia pun dah pindah ke sini, proses tu tergantung dekat Sabah. Jadi kita tak tahu bagaimana kita nak membantu kanak-kanak ni. Ada yang kanak-kanak ni masuk waktu daripada baby sampailah mereka ke umur 18 tahun pun tidak ada warga negara. Daripada warga negara sama ada sampai surat beranak. Baik, kita faham. Cik Halim, saya kira itu mungkin tidak tertakluk dalam apakah itu ada kaitannya dengan RCI isu kerana di sini disebut istilah projek IC. Mendapat IC dan mungkin Datuk boleh bagi garis panduan perlembagaan memperuntukkan siapa yang boleh jadi warga negara ni. Okey, kalau kita lihat dari segi perlembagaan bahagian 3 perlembagaan, pelajar menyatakan bahawa seseorang itu boleh memperolehi kewarganegaraan Malaysia melalui 3 cara, iaitu pertama melalui kuasa undang-undang, iaitu daripada perkara 14(1)A, iaitu lahir sebelum mereka, dan perkara 14(1)B, lahir selepas mereka. Contoh seperti kita ni, di mana ibu bapa dan anak tu perlu membuktikan melalui dokumen-dokumen pengenalan diri seperti sijil kelahiran dan sebagainya sebagai bona fide rakyat ataupun rakyat Malaysia. Yang kedua ialah melalui cara daftaran. Daftaran ni ialah bagi macam cerita tadi ialah anak kanak-kanak ataupun mereka yang di bawah umur 21 tahun, di bawah perkara 15A. Kemudian tu isteri kepada warga negara, di mana suaminya lah warga negara Malaysia, isteri bukan warga negara. Itu di bawah perkara 15(1). Dan seterusnya ialah bagi anak-anak yang lahir di luar negara, di mana ibunya ialah warga negara, sementara bapaknya bukan warga negara. Itu di bawah perkara 15(2). Dan juga bagi mereka yang lahir sebelum merdeka, sebelum 1997, di bawah perkara 16(1). Jadi ini secara daftaran, mereka layak memohon. Mereka cuma layak memohon, tetapi akhirnya belum tentu. Yang menentukan ini adalah merupakan anugerah kerajaan yang paling tertinggi sekali. Dan satu lagi ialah secara neutralisasi, di mana pemegang-pemegang pemasukan tetap yang telah tinggal di Malaysia lebih daripada 12 tahun, yang punya pengetahuan dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan juga melepasi tapisan keselamatan dan sebagainya, layak untuk memohon dan sebagainya. Again, sekali lagi saya nyatakan di sini, itu cuma melayakkan mereka untuk memohon. Menjawab pada pertanyaan tuan saya tadi, inilah antara kategori yang melayakkan seorang itu menjadi warga negara Malaysia. Boleh kita kaitkan jawapan Datuk ini dengan soalan yang Encik Halim tanyakan tadi, status anak itu, soal hubungan Sabah, Semenanjung, isu ini ditanyakan Encik Halim tadi. Inilah yang kita nak selesaikan yang di Sabah sini, iaitu hasil daripada, dan sekarang ni sebagaimana Tan Sri KSN telah umumkan itu melalui laporan RCI, bahawa kajian telah bersetuju untuk menubuhkan jawatankuasa tetap pendatang asing di Sabah yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk melihat perkara ini, dan di mana Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Farid Ketingan mempromosikan jawatankuasa kerja yang akan mengesyuk segala saranan dan syur daripada jawatankuasa kerja akan dibawa kepada jawatankuasa tetap ini, yang mana akhirnya akan melaporkan semula kepada jemaah menteri yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebelum perkara ini dirungkaikan, maka mereka terpaksa menentukan dahulu keahliannya dulu, term of reference dia, term rujukan, dan juga bidang kuasa mereka je. Sebagai satu jabatan Jabatan Pendaftaran Negara,
kita merupakan satu organisasi pelaksana. Jadi kita akan menunggu apa juga keputusan daripada kerajaan dan kita akan laksanakan. Cik Armizan tadi, Isham, dia yakin bahawa dengan RCI ini sepatutnya menutup ruang untuk mengkritik kerana ianya telah termaktub putus, ya. Ataukah ianya merupakan satu proses membuka Pandora box yang lain, membuka kotak Pandora yang lain? Sementelahan penerimaannya bercampur-campur perkara. Ada kritik juga tadi soal status diraja tak diraja je ni, dipolitikkan juga. Kita kata sepatutnya RCI laporan ni menutup politicking of the issue, tetapi dia membuka kotak Pandora yang lain pula. Bagaimana boleh kita pastikan tuntas, khalas, maafi muskilah, tak ada masalah dalam lepas ini, Cik Armizan? Itu yang saya melihat, kerana substannya tidak boleh dibidas sebegitu rupa, maka mereka memilih kosmetik luarannya. Kalau dilihat pasal isu kulit laporan tersebut, tidak ada perkataan diraja. Sebenarnya yang mengukakan seorang peguam sepatutnya merujuk kepada akta yang ada. Sebenarnya akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Tidak ada perkataan diraja. Diraja ini sebutan, tidak ada salahnya, tapi benda yang rasmi adalah akta Suruhanjaya Siasatan. Dan dalam itu dimaksudkan tauliahnya diberi yang di Pertuan Agong. That's why kita selalu menyebut diraja. Sama seperti di Parlimen, kita sebut bajet, tapi pembukuannya di Parlimen apa yang dibentangkan dalam undang-undang perbekalan. Takkan nak sebut bajet, sebab istilahnya orang undang-undang perbekalan. Kita sebut di luar belanjawan ataupun bajet. Jadi bagi saya ini benda kecil yang menunjukkan sebenarnya pembangkang sudah tidak ada isu. Mereka melihat RCI ini telah menggariskan apa outstanding issues. Dan RCI juga telah mewujudkan platform yang diketuai empowerment kepada seorang pemimpin negeri, pemimpin lama berpengalaman, Tan Sri Joseph Pairin, untuk ketuai jawatankuasa teknikal. Platform untuk seluruh rakyat Sabah untuk mengemukakan aduan, pandangan mereka bagaimana untuk kita selesaikan isu ini. Ini dua perkara yang bagi saya the beautiful of this laporan RCI. Isu dan juga platform. Cik Armizan, top 3 tindakan selepas ni, apa yang agaknya dimahukan? Top 3 saya ringkas saja. Bagi saya 3 benda. Pertama, kerajaan kena melihat kepada bagaimana kita nak sekat the new influx, kebanjiran masuk. Kita syukur dengan adanya Eskom, adanya polisi curfew contohnya, sea basing, pemantauan melalui pelantar minyak. Day by day kita dapat melihat laporan berapa yang ditangkap orang yang nak masuk daripada luar. Itu pertama, the new influx of the warga asing. Yang kedua, inland issue yang ada dalam Sabah tu sekarang, pemegang kad burung, parti dan sebagainya. Macam mana kita nak selesaikan? Itu benda yang kedua. Parti yang sedang berada di dalam negara. Yang ketiga adalah outstanding issues. Status kepada mereka yang tidak bernegara. Isu IM-13, pelarian perang. Semua ini menuntut kepada kerjasama. Keberanian kita duduk jujur, ikhlas untuk meneliti apakah langkah untuk kita moving forward. Moving forward. Jadi ini bagi saya 3. New influx, inland warga asing yang ada, dan outstanding issues yang perlu diselesaikan, dan platformnya adalah melalui jawatankuasa yang telah diwujudkan. Yang penting kita ada kejujuran, keikhlasan dan tidak mempolitikkan isu ini. Datuk, 30 saat, keutamaannya kini apa? Jadi kita hanya menanti dan menunggu apa rumusan yang akan dibuat oleh jawatankuasa tetap pekerja asing, pendatang asing di Sabah ini. Dan seterusnya macam Cik Armizan katakan, ianya berkendakkan political will dari segi menentukan hala tuju dan juga untuk menangani masalah yang ada pada masa ini. Dan selain daripada itu, saya lihat perkara yang paling pokok sekali ialah kerjasama kepada semua pihak, semua agensi dan semua juga, termasuk juga pihak NGO dan sebagainya. Kerana perkara ini adalah amat delicate sekali. Kerana macam saya nyatakan, di antara kemanusiaan, peri-kemanusiaan dan sebagainya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Sulaiman dan Saudara Armizan. 1 jam kita mengartikulasikan isu RCI ini, dan kita lihat banyak sekali komen-komen daripada teman-teman di Sabah
di Facebook dan Twitter juga. Sebahagiannya sempat kita angkat. Jadi saya rasa ruang ini memang belum mencukupi untuk kedua-dua tetamu kita nak berjalankan apa-apa. Terima kasih atas kesudian memenuhi undangan kami malam ini. Terima kasih juga kepada anda semua memberi perhatian kepada kami untuk landscape malam ini. Sedikit sebanyaklah sekurang-kurangnya kita telah pun memberi perhatian untuk kita nak bangkitkan isu pada masa kini. Saya Hisham Sadeh juga saya penawar kami nak undur diri lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.